Suara saya suara saya tak dengar ke? Dengar tak? Oh, ya ke? Okey okey okey. Line saya hari ni pasal apa entah selalu okey hari ni, 1, 2 bar lepas tu hilang. Sekejap. Hmm. Okey, sekejap saya tengok chapter 4. Chapter 4 dah start kat mana? Sekejap sekejap saya check ni. Suka Austentis semua chapter 2. Kenapa chapter 2 reference Mendeley desktop? Puan, chapter tu saya belum Ha. masukkan dalam tu lagi betul. Oh, ni belum tu lagi eh? Tapi saya dah check dah. Okey. Okey okey. Chapter 3. Okeylah nanti saya check yang lain dulu. Sekarang kita pergi chapter 4 dulu eh. Nanti saya check yang lain dulu. Hmm. Sekejap, mana chapter 4? Okey, chapter 4 introduction. Okey, CCE. Okeylah. Kalau tak nak, kalau macam hari tu awak cakap CCE ni, bolehlah, tak apalah, tak payah kira CCE ni sebab kalau nak kira CCE ni, formula untuk kira CCE ni awak kena kira um, saya share screen sekejap. Sekejap saya share screen. Tak dengar Tak screen saya. Okey, nampak. Oh, suara dekat. Okeylah, tak apa kalau tak clear. Dia hilang-hilang lah. Okey, tak apa kalau tak clear nanti apa saya type dekat dalam chat tu. Okey. Untuk kira CCE,
CCE ni untuk tahu dia punya efisiensi. Cathode, current, efficiency. Dia dalam persen. Okey, formula nak kira CCE ni, beza berat yang kita timbang tu, berat before dengan after, bahagikan berat secara teori, darabkan dengan 100. Baru kita tahu persen efisien kita berapa. Kalau jauh beza dengan berat yang sepatutnya kita dapat, efisiensi lah. Tapi tak apalah, saya rasa saya tengok dekat sini, dekat mana tadi? Saya tengok dekat sini. Tak apalah kalau awak tak nak masukkan CCE ni pun tak apalah. Awak terus masukkan berat sebelum dan selepas je lah. Mm-mm. Mm-mm. Table ni tak apa. Ni okey, table ni okey. Sebab table ni okey, sebab dekat table ni awak dah masukkan berat dengan selepas. Sebenarnya awak tak kira je sebab saya takut tak sempat nak kira sebab formula nak kira ni, ni formula nak kira, takut tak sempat saya nak ajar awak. Formula nak kira teori theoretically weight ni, WT molecular weight darabkan dengan current, darabkan dengan massa, bahagikan dengan bilangan elektron, darabkan dengan Faraday constant. Saya takut tak sempat pula awak nak kira semua ni. Tak apalah, keluarkan je lah. CCE ni tak payah kira lah. Tak payah. Bila kat dalam sini, awak 2 ampere current, dekat sini awak dah bagi tahu awak 2 ampere current, dan semua result awak dekat sini, dekat result yang dekat sini, dekat sini ni awak boleh lihat, without additive on a substrate after plating process for 30 minutes at 2 ampere. Tapi ni awak dah ada bagi tahu dah ni, sebab awak dah guna ampere beza, ni dah ada dah 1 ampere, 2 ampere. Okey dah lah ni. With additive, ni 1 ampere without additive ni. Sebab awak cuba nasib. Oh, kan ni kan kita dah study current effect. Okey, kita study current effect. Jadi ni 1 ampere dengan additive, awak comparekan. Tak dengar ya, Masya Allah. Kejap-kejap saya try.
Okey, dengar tak? Sorry lah line saya ni hari ni tak tahulah. Okey, kat mana tadi? Okey, sebab mana tadi? Sebab bila kita nak compare, kan sekarang ni kita study effect of current. Kita nak compare properties tu yang mana okey, maknanya effect of current ni kita nak tengok yang mana current 1 ampere okey ke, 2 ampere okey ke. Kita bukan sekadar nak check dia okey ke tak. Apa kesan dia? Kalau 1 ampere macam mana? 2 ampere macam mana? Tapi kita nak study dia, kita tak boleh kata berdasarkan berat substrate ni. Sebab tu sepatutnya kita kira efisiensi tu. Kita tak boleh nak kira berdasarkan berat. Sebab bila kita kira berdasarkan berat, dia tak tepat. Dengar tak? Okay, alright. Sebab kita tak boleh kira berdasarkan berat. Dia kurang tepat. Jadi dekat sini, tajuk ni tak boleh effect of current. Kita boleh letak tajuk dia, mungkin caption dia dekat sini, weight on substrate on different current. Tak boleh kata effect of current sebab kita ni berat pada current yang berbeza je. Kita tak study lagi effect dia. Kita akan letak yang effect of different current ni, effect of current ni pada jap mana awak punya yang EDX punya tu ada ada buat graph dia tak macam jap contohnya macam journal sekejap Okay, macam ni dia effect of different pH kan. Ini dia tengok pada persen. Kalau biru ni copper, yang apa kosong ni tin, yang ada garis-garis ni zinc. Okay, awak ada buat yang ni tak? Awak kena buat yang ni. Dekat sini baru awak boleh buat composition of copper, tin and zinc in the effect of different current. Baru boleh masukkan yang caption untuk effect of different current tu. Kan awak ada dapat result EDX tu kan? Pada SEM tu. Kan awak dapat result tu. Kan awak waktu awak check SEM, awak ada check EDX tu sekali kan? Awak ada tengok kan copper berapa persen, tin berapa persen, zinc berapa persen, betul? Awak masukkan tu dalam bentuk graf. Contoh saya tak carta bar. Awak tadi buat yang contoh tadi, tadi awak ada buat yang ni kan untuk yang different current, satu yang with additive, satu yang without additive. Jadi awak Masya Allah, saya tengok bar ni dah macam penuh. Line macam full.
Masya-Allah. Okey. Okey. Tak dengar eh? Masih tak dengar? Dah okey dah, ya Allah. Okey. Tak apa. Macam mana ya? Lusa boleh jumpa saya kalau jap face to face insya-Allah sebab besok saya dah ke sana. Lusa Khamis kan? Khamis kalau boleh jumpa, um, pagi kalau sebelum pukul 2, kalau pukul 1 boleh? Heeh. Mhm. Okey. 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 Sebab saya dalam keadaan macam ni, saya dah tak berapa boleh nak balik lambat. Sebab saya tak fully recover lagi. Jadi saya tak berani lagi nak balik lambat. Uh, jadi kalau boleh paling lambat pun kalau pukul 1, 1:30. Jadi kita discuss ni habis dalam pukul 2:30, saya boleh terus balik sebab saya tak berani nak balik lambat. Sebelum ni saya tak kisah pukul 7 malam pun saya boleh balik. Ha. Sebelum ni memang saya selalu balik lambat. Jadi ni saya tak berapa okey lagi, jadi saya tak berani nak balik lewat lagi. Hmm, okey. Kata kalau tak boleh, kalau tak boleh, sebab besok saya ada kelas full. Um, Bila ya? Hari Khamis tu dah ada tu eh. Okey, kalau tak boleh, besok malam kita try lagi kalau line okey. Kalau line tak okey, line tak okey macam mana hari Khamis tu? Tak, ni dia dengar dah suara saya? Okey, ni okey, kita sambung sementara dia okey. Okey, ah, okey kan ni tadi awak boleh buat ini with additive atau without additive, awak letakkan pada ampere berapa tadi, 1 ampere. Ah, okey, dia graf ni awak buat janganlah bar ni besar-besar sangat, awak buat kecil-kecil je, halus-halus. Jadi boleh dapat boleh dapat dekat sini 1 ampere. Lepas tu dekat sini untuk 2 ampere pula pun sama, with additive, without additive. Ada berapa tadi? Ada sampai 3 kan? 1, 2, 2.5, 3, maknanya ada 4. Okey, jadi awak boleh buat sini sampai ada 4 lah, 2.5, 3. Pun sama dia. Tapi ah, heeh, itu tak check. 1.5 yang tak check apa dia? Oh, banyaklah juga yang tak check, jadi macam mana nak compare tu? Okey, maknanya sampel yang ada, composition yang ada, 2 2 je? 2 ampere je. Hmm, okey. Okey, tak apa. Maknanya untuk yang 2.5 dengan 3 ada apa je? Kenapa tak check sekali? Dia kan serentak je kan? Hmm. Hmm. Ya ke? Oh, oh, yes. Kejap nak fikir. Sebab kalau kita nak compare, okey, sebab tajuk dia effect of different current. Jadi kalau kita tak compare, macam mana kita nak cerita effect of different current tu? Hmm, Kejap.
Kena check. Okey, tak apa tak apa. Tak apalah kalau macam tu tak apa. Maksudnya nanti dekat sini awak jangan cakap study effect of different current. Tapi awak check untuk 2 ampere tu ada untuk with additive, ada untuk without additive? Ada dua-dua? Okey, kalau macam tu awak tukar dekat parameter, mmm, jap, pH of electrolyte ni macam mana dapat 7/9? Awak check memang 7 hingga 9 ke? Apa dia? Lepas tu macam mana dapat 7 hingga 9? Ha? Tak ada check pH eh? Hari tu yang Kak Syairah ada bagi pH meter tu tak check eh? Kita orang tak check pun. Tak check. Besok yang pagi hari Khamis tu eksperimen apa? Lab analytical instrumentation. Eksperimen apa? Oh, analytical. Tak apalah kalau tak check awak kena keluarkan lah ni, tak sebab tak check tak bolehlah letak kata 7 hingga 9. Mana ni? Ni kena keluarkan. Ni keluarkan. Hmm. Ni kena keluarkan. Lepas tu okey, lepas tu dekat sini dekat sini pun tak boleh ada effect of current. Kat mana nak cross dia ni? Saya pun tak tahu. Okey, tak ada. Ni saya cuma takut panel tu tanya kenapa check banyak apa current yang berbeza tapi kita tak study pun apa kesan dia. Kita buat bukan tak buat. Awak buat 1 ampere buat semua tapi kita tak study. Corrosion dia study? Jadi untuk 1 ampere apa semua tu sampel dia tak ada check apa-apa lah. Lepas tu kalau cantik biar je? Okey. Mhm. Visual je. Optical pun tak ada? Ya. Ya. Okey okey. Mhm. Okeylah. Hmm. Okeylah kalau macam tu, apa, masukkan maknanya masukkan parameter dekat sini, effect of different effect of different effect of effect of additive je. Effect of additive je. Hmm. Maknanya kat sini, maksudnya untuk parameter dia masukkan dia sebagai effect of additive. Additive apa yang guna tu? Nama dia? Awak guna additive apa tu? On 5, 5
DMH on production of copper, tin, zinc, alloy. Okay. So awak buat ni effect of additive. Okay. Jadi effect of additive pertama katakanlah ini apa 4.1 lah kata kan. 4.1. Jadi 4.1.1 kita nak tengok effect dia on morphology. Jadi morphology. Okay, morphology dia. So morphology dia awak akan ada SEM yang without additive. Ni SEM. Dan satu lagi SEM with additive. Okay, ni figure 4.1.1 katakanlah. Okay. Okay. Jadi dekat sini figure ni okay, awak ceritakan apa beza antara ada additive dengan tak ada additive. Adakah dia punya dia bentuk apa granule yang kasar ke ataupun dia fine ke, apa beza dia, ataupun dia punya granule dia tu rapat-rapat, compact ataupun dia agak kasar. Okay, awak ceritakan in term of dia punya morphology dia. Okay? Okay. Mm-mm. 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 Ah, okay. Okay. Saya suruh pilih 3 tempat, awak tengok kadang-kadang dekat awak punya figure kat morphology tu, ada bahagian atas tu dia tak sekata. Jadi awak pilih antara 3-3 tu, awak pilih yang mana figure dia lebih okey. Okay. Kemudian itu morphology. Lepas tu mungkin 4.1.2 dia punya composition. Composition of copper, tin and zinc. Okay, dekat sini awak boleh buat graph. Okay, dekat sini, dekat figure ni awak bagi tahu analysis on copper, tin, zinc, bla 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 without an ni A, ni B. So A without, B with additive at 2 ampere for berapa lama buat? 30 minutes. Okay. For 30 minutes. Okay, maknanya awak tulis tajuk-tajuk dia ni, caption dia at 2 ampere for 30 minutes. Okay, dekat figure dia. Okay, ni pun sama. Composition, figure. Okay, ni figure 4.1.2 apa-apa. Composition of copper, tin, zinc, bla 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 at 2 ampere for 30 minutes. Okay, so dekat sini ada yang without additive. Awak terus tulislah without 5 DMH. Ni with 5 DMH. So nanti ni dekat sini ada copper, tin, zinc. Ni pun sama ada copper, tin, zinc. Nanti kita tengoklah trend dia. Sama ada without ni, copper ni lebih tinggi ke, lebih rendah. Kita compare cerita. Katakanlah ini lebih tinggi rendah. Awak ceritalah. Kalau without mungkin copper tinggi ke, apa-apalah tengoklah apa perbezaan dia, awak ceritakan. Ni dia punya persen. Okay. Lagi apa lagi yang ada tadi? Awak ada SEM, EDX, lagi ada apa?
FISAM. Okey, yang tu tak apa, itu yang last sekali. Sebab thickness tu awak ada kira dua-dua? Untuk without okey. Okey, itu ceritakan selepas corrosion. Okey, apa lagi? Selain dari ni, hmm, apa dia? CV, okey CV. CV ni sebelum effect. CV ni awak cerita, kan awak ada cerita sebelum ni, mungkin dekat ni kan 4.1 kan, mungkin dekat 4.0 awak cerita, production of copper, tin, zinc. Okay, production of copper, tin, zinc, awak ada cerita by electroplating. Okay, sini awak ada cerita kan cara nak plating macam mana, apa semua tu. Kemudian awak bagi tahu um, reduction potential antara copper, tin dan zinc, jarak yang terlalu jauh, jadi menyukarkan proses reduction. Jadi sebab tu awak guna additive untuk memudahkan reduction proses. Jadi additive yang awak guna 55 DMH tu. Bukti 55 DMH tu dapat merendah ataupun close the gap of reduction potential tu sebab tu awak buat CV. Jadi awak tunjuk CV before uh, adding 55 DMH dengan CV after. Jadi CV tu cerita kat sini. CV before dan CV after. After uh, after additive. Okay. Okay. Jadi CV tu masuk dekat sini. Di awal-awal lagi sebelum tu. Dia cerita dia macam ni. Um, uh, awak nak buat, awak nak hasilkan copper, tin, zinc tu. Nak hasilkan copper, tin, zinc tu susah. Sebab reduction potential antara copper, tin dan zinc, macam awak ada belajar electrochemistry kan dalam, awak ada belajar dalam apa electrochemistry dalam physical chemistry kan? Physical chemistry ada belajar electrochemistry, betul tak? Ada chapter electrochemistry. Betul tu. Okay. Okay, jadi kan ada reduction potential. Reduction potential antara copper, tin dan zinc, jarak dia jauh. Bila jarak dia jauh, dia nak reduce, tiga-tiga tu nak reduce, susah. Sebab satu reduction potential dia pada voltage, contoh copper pada negatif 0.34 volt. Tin pada berapa, zinc pada berapa, jarak dia terlalu jauh. Jadi dia tak ada satu keadaan yang sama untuk dia reduce pada voltage yang sama. Jadi sebab tu awak cuba, awak propose 55 DMH ni. Awak propose sama ada, adakah dia boleh membantu mengurangkan gap reduction potential tu. Okey, itu awak cuba propose, awak fikir, additive ni boleh membantu. Apa bukti additive ni membantu? Awak nak tahu bukti dia sebab tu awak buat CV. Kita nak apa? Nak provekan dia betul tak dia dapat membantu. Jadi buktinya awak kena compare CV before dengan after. Jadi sebab tu awak check CV before dengan after. Jadi awak ceritakan dekat situ. Dah awak dapat result tu, oh okey, daripada CV nampak betul boleh membantu. Jadi sebab tu awak nak study pula apa efek additive tu pada sifat-sifat yang lain. Bila kita buat alloy, sifat yang kita nak bila dekat industri, sifat yang dia mesti nak tahu morfologi. Morfologi tu kita nak tahu surface dia, sama ada dia dia uniform ataupun tak sebab tu awak test SEM.
lepas tu awak nak tahu juga composition dia. Sebab kalau composition paling tinggi, terlalu tinggi copper, tin kurang, zinc kurang, mungkin dia akan mengganggulah fungsi-fungsi yang lain. Contohnya kalau copper, tin, zinc ni awak nak hasilkan dia untuk digunakan dalam electronic part. Kalau copper tinggi, zinc kurang, tin kurang, jadi properties tu tak sesuai lah. Jadi sebab tu awak check morphology dia. Lepas tu awak check pula composition dia. Nak tahu persen untuk copper, tin dan zinc tu. Lepas tu awak check apa lagi? Awak ada check tadi ni composition, lepas tu awak check apa lagi? Hardness. Tak sempat check. Okey, jadi kalau tak sempat check, okey boleh keluarkan. Lagi apa lagi awak check? Corrosion je lah kan? Okey, jadi masukkan dekat sini. 4.1.3 jadi corrosion. Okey, jadi corrosion pun awak akan ada graf yang without additive dengan satu lagi graf yang with additive, betul? Okey. Sebab awak tak plot sendiri kan? Ini awak ambil graf yang daripada mesin tu kan? Okay, bila awak ambil dari mesin, dia akan jadi ada dua graf macam ni lah. Kalau awak plotkan sendiri, sebab kan dia boleh extract data tu dalam bentuk Excel tu, kalau awak boleh plot sendiri, awak akan boleh plot dalam satu graf, dia akan jadi macam mana dia akan jadi dia akan jadi banyak beberapa tafel plot tu dalam satu graf macam ni. Dengar tak? Okey. Jadi bila awak plot tu dia akan jadi macam ni, tapi awak tak plot, so awak akan ada dua graf macam ni lah. Satu yang without additive, satu lagi yang with additive. Okey. Jadi ni boleh letak dalam satu figure. Jadi buatlah ni A, ni B. Okey. Figure. Nama dia ni tafel plot tau, tafel plot. Okey, apa awak ceritalah A yang without additive dan B yang with additive. Kemudian kan awak ada kira dia punya corrosion rate, betul tak? Ada cerita corrosion rate? Okey. Corrosion rate awak boleh masuk dalam table. Okey, awak boleh masuk dalam table. Corrosion rate tu, ini yang without additive, ni yang with additive, berapa corrosion rate dia? Okey, ni corrosion rate dia. Okey, jadi dia boleh masuk dalam table. Okey, jadi setiap figure-figure ni, table-table ni awak kena ceritalah. Okay, so saya dah bagi draft ni, saya dah bagi tahu apa benda yang kena ada dekat dalam chapter 4 tu. Maknanya awak kena ada figure untuk morfologi ni, awak kena ada figure untuk ini, ada figure untuk ni, ada table untuk ni. Okay, semua ni awak kena ceritakan. Ceritalah apa beza dia macam ni, apa beza dia, apa, mungkin ceritalah apa beza ni, awak nampak ni mungkin dia punya curve ni lebih sharp ke, lebih apa ke. Okay, mungkin corrosion rate yang without ni lebih kurang, without lebih tinggi corrosion rate dia, lebih kurang lah, lebih bagus lah. Okay, lepas tu, okay, dekat sini ada figure morphology after corrosion, betul? Okay, awak boleh letak figure SEM tu.
Okey, jadi awak boleh cerita dia mungkin lepas corrosion ni, dia punya morfologi dia macam ada lubang-lubang ke, apa ke, dekat sini baru awak boleh kaitkan, berat. Awak ada timbang berat, before corrosion dengan berat after corrosion. Okey, dekat sini awak boleh cerita, maknanya lepas corrosion tu berat dia banyak kurang ke macam mana? Jadi kalau berat dia banyak berkurang, awak tengok pula dekat morfologi dia memang ada lubang-lubang, macam ada ruang-ruang kosong, okey. Tu je maksud dia, corrosion rate tu, corrosion rate tu berlakulah. Awak boleh kaitkan pula dengan sini. Yang without ni awak boleh kaitkan, without additive tu awak, katakanlah, berat dia banyak berkurang. Berat yang hilang katakanlah berat yang hilang tinggi, corrosion rate dia pun tinggi. Jadi awak boleh ceritalah tanpa additive corrosion rate tinggi. Buktinya berat pun berkurang, banyak dengan awak punya, calculation daripada graf. Awak dapat corrosion rate ni sebenarnya calculation daripada graf ni tau. Jadi waktu awak ceritakan tu, awak kena kaitkan corrosion rate ni diperolehi melalui tafel plot daripada graf graf atas ni. Sebab dia kira ni tafel plot tu dia ada kira ambil sini, sini garis, okey, dapat garis. Sorry sorry saya ingat, dekat garis pertemuan yang kat bawah ni. Jadi dia ada formula dia, hari tu saya ada suruh awak cari formula dia kan? Ah, heeh. Ada, saya ada, kan. Dia awak kata, dikira menggunakan formula tu, tapi sebenarnya awak terus dapat jawapan daripada mesin. Mesin tu pun dia dapat jawapan daripada formula yang awak guna tu. Sebab bila awak klik kat sini, dia dah terus masuk dah berapa nilai X dekat situ, nilai Y dekat sini, X ni, Y sini dengan berapa nilai voltage. Dia kan ada, E anode, E cathode. Waktu kita plot ni, semua ni dah ada dah. Dia terus masuk je dalam formula tu. Kalau zaman sebelum-sebelum ni, tak ada mesin tu, orang kira manual. Kena plot dekat atas graph paper, kena gariskan kat sini, tengok dekat mana nilai dia, baru masukkan dalam formula. Tapi kita dah ada mesin tu, so boleh terus dapat jawapan. Tapi still, formula yang sama juga digunakan, dia tak guna formula yang lain. Jadi awak kena ceritakan tu, jadi awak kena kaitkan antara graf ni dengan corrosion rate yang awak dapat tu. Awak kena kaitkan, ceritakan dia. Okey, daripada sini awak boleh ceritakan juga sebab tu, okey katakanlah without corrosion rate ni tinggi. Jadi sebab tu bila corrosion rate dia tinggi awak nampak SEM morfologi dia ni banyak ruang kosong. Sebab tu berat dia pun berkurang banyak disebabkan um, apa corrosion resistance dia yang rendah. Jadi sebab tu corrosion rate dia tinggi. Okey, sama juga dekat sini. Awak cerita ada maknanya dekat sini ada dua lah SEM. Satu yang before, satu yang after untuk comparekan dia. Okey. Jadi hmm, mm. Ah, bukan carta alih. Macam awak ikut macam ni lah. Maknanya dekat, 4.1 ni formula yang macam draft yang saya bagi ni, yang ni, awak terus ikut the draft yang saya bagi ni. Cuma awak kena elaboratekan, explainkan setiap figure ni awak kena ceritakan. Dia punya draft ni saya dah bagi dah ni. Hmm. Lepas tu, dah habis tu, awak tak ada cari apa lagi lah kan? Ini, itu je lah kan? Oh, last sekali. Okey, first time. Okey. Dekat sini awak boleh cerita tadi, follow tadi 4.13. Okey.
4.1.4. Thickness. Okay, thickness. Okay, thickness ni awak masukkan awak punya figure FISM tu lah, dia ada thickness yang before dengan after juga kan? Before, without dengan with, lepas tu ada yang before corrosion dengan after corrosion juga okey, jadi bagus lagi boleh masuk. Jadi awak akan ada, ni without additive, with additive, lepas tu boleh ada lagi, uh, C, D, so C without after corrosion. Lepas tu D, with additive after corrosion, betul? Okey, boleh masukkan thickness ni. Jadi secara teorinya sepatutnya, yang after corrosion ni thickness dia lebih nipis lah. Secara teori dia. Ni, yang ni thickness ni pun ada masuk dekat dalam ni juga, Google Drive juga. Kat mana? Dekat ha. Ah. Okey. Nanti masuk boleh saya tu sebab ini awak punya data ni semua memang kena bagi. Sebab kalau yang sebelum-sebelum ni pun kena bagi juga, diorang bagi dalam CD. Tapi sekarang dah ada Google Drive ni, masuk dalam Google Drive je senang. Tapi saya rasa nanti penyelaras FYP pun akan minta CD juga. Sebab bila you all nanti kan kena buat, kena submit technical paper. Nanti sementara technical paper tu nak dibetulkan apa semua, jadi data semua dah ada dekat sini. Jadi mana yang saya boleh betulkan, saya boleh terus ambil data sini untuk betulkan dekat technical paper tu. Tu sebab saya suruh awak masukkan semua result kat sini. Jadi yang mana saya boleh betulkan dekat technical paper tu, saya terus betulkan. Sebab technical paper tu dia kadang makan masa. Awak submit sekarang, SEM depan baru dia akan review atau publish. Jadi takut waktu tu kan awak pun dah habis. Jadi yang mana kalau result ada kat sini boleh saya terus betulkan. Tu tujuan saya minta semua data awak dekat sini. Okay, nanti awak masukkan yang thickness tu dekat sini Hari tu saya tengok yang corrosion ni macam tak ada yang sampel-sampel ni. Jadi saya tak tahu sampel 1 ni apa, sampel 2 ni apa. Sampel saya tak tahu. Sampel 2 ni yang without additive ke, with additive ke? Okey. Yang Excel hari tu dah betul kan tak salah saya? Oh tak juga, yang mana yang awak dah betulkan? Itu macam nampak ada dah betul kan? Hmm, mana yang betulkan itu? Oh yang ni, yang CV yang awak betulkan. Yang lain pun kena betulkan nanti saya tak tahu sampel 1 tu apa, sampel 2 apa. Hmm, okey. Okey ni, okey. Okeylah. Okay, so setakat ni ikut draft yang saya bagi tu, awak try buat macam tu, awak elaborate cerita tu mesti cerita explain berkaitan dengan figure-figure tu dan explain figure tu dan apa explain dan ada justify kenapa awak dapat macam tu. Macam contoh hari tu kan ada satu yang awak tunjuk awak tunjuk apa yang saya kata mungkin tertukar tu? Apa yang saya tak ingat dah. Thickness kan? Ah, Katakanlah kalau betul tertukar, tak apalah betulkanlah. Katakanlah memang betul itu result awak, jadi awak justify lah kenapa dapat macam tu. Mungkin ada kesalahan dari segi apa-apa ataupun ralat dekat mana-mana. Jadi uh, justify je. Kita bila buat research ni untuk analisis, kita belum nak sampai tahap macam master PhD, dia nak buktikan mesti nak dapat yang nak dapatkan sesuatu yang novelty.
Tapi untuk peringkat diploma ni, mungkin salah kat mana-mana jadi tak apa, cuma kita justify kenapa kita dapat macam tu. Macam secara teorinya sepatutnya thickness after corrosion lebih nipis. Theoretically-nya, tapi kita dapat sebaliknya. Justify kenapa. Mungkin tempoh kita buat corrosion tu, justify lah kenapa. Mungkin tempoh kita buat terlalu sekejap ke, ataupun proses penyediaan kita ke, apa-apa kita justify. Sebab kita tak sempat nak repeat. Kalau macam yang master PhD, dia ada tempoh yang lama, sempat nak repeat sebab tu dia mesti dapat result yang betul dan ada novelty dekat situ. Tapi kita diploma tak apa. Jadi kita tak sempat nak repeat, kita justify lah. Supaya nanti waktu kita present nanti, panel tanya, kita boleh nak justify, kita boleh nak jawab. Okay. Okay, kesalahan maksud? Okay, ada zinc tak coating. Jadi mungkin awak boleh justify, mungkin aditif yang kita gunakan, jumlah dia tak betul-betul cukup untuk menurunkan zinc tu. Sebab kita tahu zinc, copper, tin zinc, zinc tu yang paling jauh dia punya reduction potential. Mungkin kita punya jumlah concentration aditif tu tak mencukupi yang hingga boleh menurunkan zinc tu. Sebab tu awak ada dapat yang tak ada zinc kat dalam tu. Jadi awak bagi tahu awak untuk tempoh sekarang ni awak tak sempat nak study berapa jumlah concentration, berapa nilai concentration aditif yang sesuai supaya semua tu dapat diturunkan. Jadi awak boleh masukkan tu bawah suggestion for next study. Kan dekat chapter 5 awak ada conclusion, kemudian lepas tu recommendation for further study kan. Jadi awak boleh masukkan dekat situ. Jadi awak boleh justify kenapa zinc tak ada. Mungkin sebab concentration aditif yang digunakan tak betul-betul mencukupi untuk menurunkan kesemua elemen tu, copper, tin ataupun zinc. Boleh? Boleh? Cuma bergantung dekat panel lah. Nanti dia akan mungkin dia akan tanya kenapa tak sempat. Awak boleh bagi tahu lah, awak tunjuklah awak punya Gantt chart milestone tu. Okey, kenapa tak sempat. Untuk peringkat awak sekarang ni, awak hanya sempat nak study effect of additive sahaja. Maknanya without additive dengan with additive. Awak sempat nak study yang tu je. Okey? Okey. Mungkin untuk yang tu, tapi itulah hari tu yang ada student LI yang Mimi tu, dia sempat belajar tak Kak dengan awak nak buat plating ni? Tapi dia pun dah nak habis. Kalau tidak dia boleh sambung. Awak tak sempat study concentration, dia boleh study effect of different concentration sebab Dr. Fahmi tu pun memang nak buat projek ni. Tapi sebab saya pun tak tahu dia buat apa, dia pun tak ada tanya saya sangat. Sebab student PSM Dr. Fahmi tu pun Dr. Fahmi tu pun minta tajuk saya ni untuk dia jadikan projek PSM dia. Jadi kalau tidak awak tak sempat study yang tu, part yang awak tak sempat tu boleh bagi dekat student PSM ataupun student LI sebab memang dalam satu research ni banyak parameter dia. Tak sempat kalau kita macam kalau awak diploma tak sempat untuk satu group untuk study semua parameter tu. Okay, tak apalah ni awak buat dulu tu, ikut draft yang saya tu awak buat. Sebab ni pun dah minggu 10, dah minggu 11 kan? Kalau saya tu sikit awak hantar minggu depan sebab minggu depan hari Isnin, chapter 4 ni je. Sempat? Chapter 4 je saya nak tengok. Okay. Okeylah, hari Khamis. Chapter 4 je hari Khamis. Takutlah hari Isnin tu kan dah cepat sangat kan. Hari Khamis next week lah, bukan this week, next week.
Mhm. Chapter 5 kena dah siap semua sebab chapter 5 conclusion. Awak kena siapkan chapter 4 ni dulu. Hmm. Okey. Khamis minggu depan, boleh? Okey, okey. Alright, alright, alright. Okey. Nanti mhm. Okey. Saya suruh yang tadi tu, 3 tu, pilih salah satu sebab saya takut, kan sebab awak kata ada setengah coating yang ada lopong-lopong, ada kosong-kosong. Saya takut bila awak scan, katakanlah hari tu saya tak cakap buat 3, awak buat 1 je. Tengok-tengok 1 tu bila awak nak masuk dalam tesis ni, tak cantik gambar dia. Nak repeat tak boleh dah macam yang 1, 2 ampere tu. Awak dah tak buat, dah tak boleh buat apa dah. Kalau tidak boleh juga nak cerita. Jadi sebab tu saya suruh buat 3. Kalau 3-3 elok, tak apa. Awak pilih je salah satu. Ah, Kalau ada yang tak elok, pilihlah yang paling elok. Pilih the best morphology tu. Kalau 3-3 elok, awak nampak 3-3 tu cantik je, tak kisah pilih yang mana. Kalau betul 3-3 tu cantik lah. Cantik tu maksudnya dia tak ada lopong-lopong, tak ada lubang-lubang. Maknanya dia uniform je dia punya layer dia tu. Kalau lepas tu satu lagi ada setengah gambar ada charging effect. Charging effect tu kita tak nak. Charging effect tu maksudnya mungkin sampel kita tu waktu preparation tu ada tak berapa okey. Contohnya kita tengok gambar ni. Okey ni after corrosion yang mana awak ada buat 3 kata tu? Uh, Corrosion without. Okey ni 3 kan? Okey kita tengok yang without. Okey. Okey. Okey, ni kan awak nampak tak cursor saya ni? Macam ni ada yang macam ada terang gelap ni, ini sebenarnya yang macam berkilat ni, ini kita panggil dia sebagai charging effect. Macam ni okey. So ni without additive gambar yang kedua kan? Ini without additive gambar yang pertama okey. Ni tak berapa okey. Sebab ada charging effect dia, yang ni tak berapa okey. So yang gambar satu ni tak okey. Gambar dua ni cantik. Apa beza satu dengan dua? Sekejap. Apa beza satu dengan dua ni? Dia punya tu sama dia punya magnification dia pun sama kan? Ni 1000, 1000 juga. Okey, maknanya okey. Maknanya gambar yang kedua ni okey. Kedua ni boleh ambil. Yang ketiga ni okey, ketiga pun okey. Tapi 2 dengan 3 ni nampak 2 lagi okey lah. So yang without additive ni awak boleh, without additive before corrosion awak boleh ambil gambar yang kedua ni. Okey. Okey, carbon. Okey, carbon sebab dia memang carbon lah. Okey lah kat mana-mana pun. Okey. Okey, so awak boleh pilih lah mana-mana ni. 3 okey, 2 pun okey ni. 1 pun okey ni. Okey, yang carbon 3-3 okey. Terpulang awak nak pilih yang mana. Yang without additive ni awak boleh ambil yang nombor 2. Okey, yang with additive. Ini yang saya maksudkan. Nampak ni with additive, nampak dia ada lubang-lubang kosong kat sini. Sebab tu saya suruh awak ambil beberapa tempat yang macam ni tak berapa nak ni. Ni dia with additive tapi macam coating dia tak sekata, nampak? Padahal dia ada dengan additive. Okey, ni okey. Ini nampak ni ada ni yang kilat gelap ni kita panggil dia sebagai charging effect. Okey, ini with additive before corrosion. Nampak macam ada crack ni macam tak ada, memang sampel ni betul label. Sebab nampak macam ada after corrosion ke sebab dia ada crack ni? Tak? Tak, okey. Okey. Jadi mungkin before corrosion ni awak boleh ambil ni before corrosion boleh ambil 1, 2, 3. Yang mana awak ambil yang 1 lah kot. Tapi ambil yang 2 lah, 2 ni. Sebab yang 1 ni nampak
Apa beza dia dekat sini magnification betul 1000 juga. Semua 1000 juga, okey. Ambil yang apa, yang 2 lah. Okey, before corrosion ni ambil yang 2. Sebab kalau yang ketiga ni ada hole ni, kadang kita boleh panggil ni sebagai void, dia punya lubang ke apa macam tu lah. Okey, kalau nak ambil yang satu ni dia ada crack, tak tak sesuai lah, tak cantik lah. Yang 2 ni okey lah. So yang before corrosion with additive pun ambil nombor 2, yang tadi pun nombor 2. Okey, lepas tu kita tengok yang after corrosion without additive, without after corrosion. Tengok waktu yang without additive, okey. After corrosion, okey ni awak boleh nampak dia ada crack dia ni. Okey, awak boleh ambil yang ni lah. Awak boleh, dengan dekat sini nampak ni mungkin kawasan-kawasan yang ni yang terkena corrosion ke, yang kuat, jadi awak boleh ambil yang ni lah. Ada crack, so awak boleh ceritalah. After corrosion, ada crack, ni nampak crack dia. After corrosion, terpulang lah nak ambil yang ini pun boleh ni. Ni pun cantik ni, yang satu ni. After corrosion without additive boleh ambil yang satu ni sebab banyak crack dia ni, boleh ceritakan. Okay. After corrosion with additive, sebab yang with additive ni saya tengok, saya rasa sampel awak ni, yang with additive ni, coating dia tak sekata lah nampak ni. Ini sebenarnya macam tak ada coating. Ini sebenarnya awak punya substrate je ni. Tak ada coating sangat ni. Kawasan ni. Kawasan ni ada sikit kat sini. Jadi yang untuk yang with additive awak boleh ambil yang gambar kedua. Gambar kedua ni awak boleh ambil ni. Okay. Okay. Alright. Okay, lagi apa lagi? Ni yang morphology word ni maksudnya EDX tu lah ya? Jadi dia punya EDX dia kat mana? Yang composition dia? Oh, kat sini. Mana dia punya copper tenzing dia je? Ini apa? Oh, ni carbon. Okay. Okay, ni pun awak masukkan. Maksudnya yang asal waktu awak letak carbon ni kan ada figure figure mana? Okay. Okay, morphology ni awak letak juga okay, ataupun dekat 4.0 ni selepas yang CV ni ataupun before CV ni before CV awak boleh masukkan morphology untuk carbon dia nak menunjukkan carbon sahaja ada 100% carbon. Awak boleh masuk dekat sini sebelum CV ni awak boleh masuk morphology untuk carbon tu, boleh masuk gambar ni. Boleh masuk gambar ni yang tadi. 4.0. Maksudnya 4.0 tu kita belum buat yang lain lagi. Kita belum coating lagi. Kita nak tunjuk substrate kita secara raw-nya ini. Awak masukkan ni, lepas awak masukkan dia punya ni, spektrum dia ni. Spektrum dia ni, menunjukkan tambah carbon dia tinggi. Okay. Alright. Lepas tu, yang EDX yang lain tu awak ambil lah dekat sini, awak pun tengok yang mana. Ni pun nanti awak labelkan sambil awak buat tu awak labelkan. Ni apa file ni untuk tadi yang ni untuk carbon tadi kan. Okay, ni tadi untuk carbon kan. Okay. Okay, ni carbon ni. Okay, ni awak rename. Carbon berapa 2 tadi. Awak labelkan lah nanti.
Labelkan lah. Jadi kita tahu macam, tahu. Ni apa? Kita awak tengok yang okey ni pun karbon juga Ni pun karbon juga. Okey. Nanti awak tu lah. Yang mana tadi 1, 2, 3. Yang awak nak buat graf bar chart tu awak ambil daripada sini awak tengok. Jadi awak masukkanlah dia dalam graf tu. Ini awak ambil yang semua kan? Yang saya kata untuk copper tin zinc je. Ada tak? Kan saya ada suruh ambil yang untuk copper tin zinc saja. Ini kan untuk semua. Kan? Semua. Satu lagi untuk copper tin zinc sahaja. Sebab kalau tidak macam mana awak nak tahu persen untuk sebab total copper, tin dan zinc mesti 100%. Sebab tu kan saya ada suruh kan, saya suruh maknanya dia dekat SEM tu nanti kita boleh klik. Kita nak klik apa yang kita nak. Kita klik copper, tin dan zinc je. Jadi dia keluar 3 benda tu je. Okay, kalau tak boleh macam tu, maknanya awak kena kira sendiri. Maknanya awak kena kira sendiri. Okay, macam ni kan. Copper ada berapa persen, tin berapa persen, zinc ada berapa persen. Awak kira tiga-tiga ni, awak jadikan dia 100%, awak totalkan contoh. Contohlah, ni contoh kan. Kan kita ada banyak-banyak yang lain tadi. Sebab kita kan ada masuk juga reducing agent, ada sodium, ada banyaklah apa-apa semua tu. Tapi kita nak copper, tin dan zinc je. Maksudnya awak kena ambil yang daripada banyak-banyak tu contoh. Contoh, copper ada banyak-banyak tu ada 5%. Tin contohnya ada 1%. Contoh ni sebab bila dah banyak, dalam banyak-banyak so awak tak ambil copper, tin dan zinc je. Zinc katakanlah ada 0.5%. Okay, awak totalkan 3 ni, totalkan dia berapa, kemudian awak cari persen untuk ni. Maknanya 5 perkan dengan berapa total dia, darab persen. Dapat berapa? Ini 1 per total darab 100, dapat persen dia dapat berapa? 0.5 bahagi dengan total dia dapat berapa persen? Darab 100 dapat berapa persen? Ini yang kita nak. Nanti awak akan dapat besar. Contohnya sini 70%, 30%, 20%, 10%. Baru kita boleh bila kita nak cerita dekat dalam thesis menghasilkan 70% of copper, 20% of tin, 10% of zinc. Baru kita boleh cerita kat thesis. Kalau tidak, kita nak cerita ada 5%, 1%, 0.5%. Orang kata, kita nak menghasilkan copper, tin, zinc tapi kenapa sikit sangat dia punya tu? Sebenarnya, bila kita check EDX tu, kita klik elemen yang kita nak je. Bila dah buat tu, klik lah. So awak kena kira guna cara macam ni. Okay, so sama, buat yang sama juga. Yang sama untuk semua ni lah. Without additive, with additive semua. Sama juga. Without additive, after corrosion, without additive, with corrosion. Semualah, maknanya awak akan ada 4 lah ni. Untuk ni. Bacaan dia ni. Okay. Buat graf. Buat graf macam ni. Buat graf. Okay, buat graf. Masukkan dekat sini lah. Maknanya tadi kan awak dah kira persen dia. Okay, 1% dia dekat sini. With dengan without. Yang ini yang before corrosion. Yang after corrosion dekat sini. With dengan without after corrosion. Maknanya dekat sini ada after corrosion ada morphology. Ada satu lagi EDX. After corrosion.
Okey? Okey. Kalau awak nak cerita terus, okeylah buat macam tu. Hmm. Awak nak cerita terus, nak letakkan graf ni terus dekat sini, maknanya ada empat-empat sekali pun boleh. Maknanya ada, mana tadi? Mana morfologi tu hilang? Oh ni maknanya dekat sini awak boleh buat morfologi before corrosion dengan after corrosion. Letakkan sekali pun boleh. Atau awak nak asingkan satu bahagian ni yang before corrosion, bahagian ni untuk after corrosion sahaja pun boleh. Okey. Alright, senang awak nak cerita bila asing. Hmm. Mhm. Maknanya dia punya conclusion nanti awak ceritakan dalam chapter 5. Okey. Okey, so okey, setakat ni clear yang ni? Okey, jadi sekarang awak boleh buat ikut draft yang saya bagi ni je dulu. Masukkan je dulu apa yang macam ikut apa, figure-figure yang saya bagi ni, awak buat je figure dia dulu. Okey, kalau tu sebelum cerita awak buat figure dia dulu, saya nak tengok figure dia dulu. Kalau figure tu hari hari Jumaat ni boleh? Figure dia je, figure je tak payah cerita. Macam awak buat draft tu, kan awak dah buat dekat awak punya thesis ni kan? Awak buat dekat thesis ni, okey, makna dekat chapter 4 ni awak letak figure dulu, okey macam ni kan, 4, 4.0, point apa-apa ni awak letak figure dia dulu, saya tengok figure dia dulu. Hari Jumaat ni, hari Khamis depan dengan dia punya cerita. Okey. Agih-agihkanlah awak ada 2 orang kan. Maknanya mungkin, apa, Kalisa ambil, ni yang apa, mungkin Kalisa ambil yang, before corrosion, Dina ambil yang after corrosion. Ataupun, ikut kesesuaian awak nak asingkan berdasarkan after corrosion atau before, ataupun satu lagi yang with additive atau without additive. Ataupun terus awak nak asingkan, okey 4.0 sampai 4.2 siapa buat, 4.3 sampai 4.4 siapa buat, awak agihkanlah, pandailah awak kan. Ha, okey. Mhm. Heeh. Heeh, heeh. Okey, awak boleh cerita, so awak dah buat, saya yang tak cerita. Cuma awak boleh ceritakan berdasarkan, visual observation. Awak boleh cerita pada 1 ampere, coating dia, awak boleh ceritalah macam coating dia tak berapa, apa, tak berapa dia punya adhesive dia kurang. Mungkin awak boleh cerita coating dia agak powdery. Jadi bila agak powdery, gosok dengan tangan pun dah hilang. Sebab tu awak tak proceed dengan analisis yang lain sebab dah bila rub dengan tangan pun dah hilang, dia agak powdery, jadi awak tak proceed dengan morfologi, tak proceed dengan EDX dan semua. Okey, bila awak naik, sekarang yang awak buat berapa? 2 kan? Bila awak naik 2, okey, macam agak okey berbanding dengan 2.5 dan 3, sampel terus terbakar. Awak boleh ceritakan secara visual observation pun boleh. Sebab awak dah buat, rugi tak cerita. Nanti kalau tak macam panel akan tanya juga, kenapa awak terus pilih 2 instead of 2.5 atau 3 ni? Jadi awak boleh kata awak buat tapi, awak tak analyse dia punya properties, daripada visual observation je awak pilih, current tu. Okey. Ap betul betul betul. Okey. Okey. Ada apa-apa lagi yang tak clear ke?
Mhm. Okey. Ha. Dina okey, Dina senyap je dari tadi Dina. Hebat. Ke dah ngantuk Dina? Senyap je. Oh, you all tak satu bilik ke? Oh, okey. Sem ni dia tukar bilik kan? Dia tak setiap sem sama Oh, okey okey okey. Housemate bising. Okey okey. Yalah yalah. Okey, right right. Okeylah, okey, tak apa. You all terlibat carnival siang tadi? Oh, awak jual apa? Oh. Boleh hantar ke bilik ke? Tak? Kena turun beli sendiri lah? Oh, boleh? Oh, okeylah. Besok saya kerja, nanti esok saya order lah kat awak. Tapi awak hantarlah kat bilik. Oh, dah habis? Dia hari ni last saya pun dah lama tak kerja ni saya tak tahu Oh, hari ni dah habis. Alahai, tak sempat nak order. Okey, tak apalah. Awak masak sendiri ke tu? Semua you all buat sendirilah? Oh. Oh, bagusnya, pandai. Ya, oh, okeylah tu, pandai-pandailah juga tu. Okeylah. Okeylah tu, promote pun kena ada skill. Tak ada skill, apa, promote pun tak tu kan. Okeylah, tak apalah. Awak rehat-rehatlah dulu malam ni, esok boleh proceed lah buat draft ni, okey? Kalau ada tak tahu, bagi tahu saya je lah. Tak sempat nak jumpa kat bilik pun sebab saya baru start kerja hari ni, baru hari ni saya pergi. Saya pun balik awal sebab hari ni, husband saya hantar. Sebab saya tak boleh nak drive lagi. Mmm, jadi memang saya pun balik awal. Kalau tak sempat tu kita Google Meet je pun tak apa, ya. Yang mana boleh tu sebab dah minggu 10, 11 dah kan, tak apa, tu je. Apa-apa tanya je terus Kalau saya macam awak masuk dalam awak masuk dalam Google Drive ni saya tak perasan, awak bagi tahu je kata ada dekat sini-sini, nanti saya buka. Kadang saya pun tak terperasan kata awak dah masuk ni. Hmm, okey okey. Apa-apa bagi tahu je lah saya. Alright. InsyaAllah doa saya cepat sembuh so saya pun dah penat dah. Dah tak sabar nak sihat sepenuhnya. Dah lama tak kerja, dah lama tak bergerak. Doakan saya Okey, saya pun doa awak mudahlah tulis tesis, mudah apa nak final exam semua okeylah dah nak habis dah semua insyaAllah. Okey. Okey. So kita jumpa hari itulah hari Jumaat untuk hantar yang konten tu apa draft je, figure je. Nanti hari, eee, Khamis depan boleh hantar yang tu lah. Tak sepenuhnya siap lah maksudnya ada dah tulis-tulis sikit jadi saya boleh check sikit. Nanti, by the time awak ada idea boleh tambah-tambah lagi. Okey. Okey okey. So terima kasih kita stop sini, kita jumpa nanti lagi. Okey, Assalamualaikum. Okey, sama-sama. Okey, tak apa, no problem. Tak ada apa pun. Okey Assalamualaikum.